Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Usyaul Afrah, muka surat 23. Kita sambung perbincangan semalam pada bab arkanis salah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula rukunnya 13, yakni rukun sembahyang. Pertamanya niat, disertakan akan niat itu dengan satu juzuk daripada takbiratul ihram. Baik, rukun sembahyang yang pertama dipanggil niat. Niat ni apa maknanya? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Pengertian niat, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Hati kita mensasarkan ke arah sesuatu perkara. Mensasarkan hati kita ke arah satu perkara serentak dengan dilaksanakan perkara tersebut. Itu pengertian niat yang mu'tabar, yang dikira sah di dalam ibadah sembahyang kita. Makna niat di sini, hati kita menumpukan ke arah sesuatu perkara tu. Contoh ibadat sembahyang, hati kita berkehendak ke arah ibadat sembahyang tu. Hati kita mensasarkan ke arah ibadat sembahyang. Atau kita panggil kemahuan hati. Itu mana niatnya? Kemahuan hati. Tetapi kemahuan hati untuk sembahyang itu serentak dengan melaksanakan perkara yang pertama dalam ibadat tersebut. Itu nama dia niat. Ya. Kalau seseorang itu mensasarkan hati dia ke arah sesuatu perkara dan tidak diserentakkan dengan melaksanakan perkara tersebut, mana dia ada keinginan kepada perkara itu tapi tak buat lagi, nama dia azam. Azmun dalam bahasa Arab dipanggil azmun. Kita berazam. Ya. Saya berazam nak sembahyang ni. Tak sembahyang lagi dah. Azam tu makna kita ada keinginan ke arah sembahyang sebelum kita buat apa-apa. Kita duduk di rumah, orang azan, dalam hati kita dia main keinginan nak sembahyang. Itu nama dia azam. Ya? Itu beza dia. Niat beza dengan azam. Niat tu serentak dengan perkara pertama dalam ibadat. Kita kemahuan kita, keinginan kita
melaksanakan sembahyang itu serentak dengan permulaan ibadat. Baru nama dia niat. Makna niat di sini dipanggil fi'lul qalbi, perbuatan hati. Kalau rukun orang panggil apa? Rukun fi'li. Rukun sembahyang ni ada dua jenis. Yang pertama rukun fi'li, rukun berbentuk perbuatan. Yang kedua rukun qauli, rukun berbentuk perkataan. Rukun berbentuk perbuatan seperti berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Itu dipanggil rukun yang berbentuk perbuatan. Badan kita kena bergerak buat. Ya. Badan kita kalau tak buat apa-apa, duduk saja ya. Awak tak semayang luhak kan? Tak, saya semayang dalam hati, itu bukan semayang. Yang tu ajaran sesat. Ya. Ajaran batiniah dipanggil, ajaran sesat. Saya ikutlah. Yang tu orang nak masuk syurga pintu belakang. Nak masuk syurga tebuk atap. Oh, tak boleh. Tak boleh nah. Pintu syurga nak masuk pintu belakang tak boleh. Dia kena masuk kot pintu depan. Pintu depan tu dia ada telaga Kausar. Belum kita masuk syurga, semua orang akan minum telaga Kausar tu. Ya. Telaga Nabi SAW. Barang siapa yang minum telaga tersebut tidak akan dahaga selama-lamanya. Pintu belakang tak boleh. Pintu belakang kalau buka itu masuk neraka terus. Ya, orang yang niat saja. Ya. Dia amalan tubuh badan banyak cantik kan. Kalau itu kita pun mau kan. Duk dah rombang tak sembahyang ah. Masjid tak payah buat, buang duit Nah, buang duit buat masjid. Pasal apa ni? Apa nama sembahyang niat buat masjid. Tak usah kan. Itu ajaran sesat ya, ajaran sesat. Jangan duk ikutlah. Baik. Dia panggil ibadah sembahyang ni ibadah badaniah. Setiap ibadah yang dibuat oleh tubuh badan dia mesti ada niat. Ya. Yang mesti tubuh badan kita buat. Allah Taala ciptakan kita ni tujuan dia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya dia boleh beribadah kepada aku dalam dunia ni. Allah Taala buat tubuh badan kita. Kan, untuk buat ibadat. Baik. Jadi niat ni masuk dalam rukun mana? Rukun fi'li. Itu satu pelik niat ni. Dia tak menggunakan tubuh badan. Hati kita ni dia tidak berbicara. Ya, hati kita dalam bab sembahyang ni dia termasuk di dalam niat tu termasuk dalam perbuatan hati kita. Ya. Masuk dalam rukun fi'li. Kalau tanya niat ni rukun apa? Kalau dia kata rukun qauli tak sah sembahyang dia. Itu kena peralih bab sembahyang ni nah. Niat ni rukun fi'li, rukun perbuatan. Tang mana yang perbuatannya? Perbuatan hati kita. Hati kita tu cenderung kepada sembahyang. Nak sembahyang. Itu nama dia niat ya, tetapi mesti diserentakkan dengan perkara pertama dalam ibadat ya, ataupun benda pertama hak kita buat dalam ibadat tertentu tu. Sembahyang, kalau hak sembahyang hak perkara pertama takbiratul ihram lah. Okey nah, beza dengan azam tadi. Ya, azam dia tak buat apa-apa lagi, dia ada keinginan hati saja. Nak melaksanakan ibadat. Tapi kalau keinginan hati itu diserentakkan dengan ibadat kita, nama dia niat. Itu nama dia rukun fi'li ya. Dia bukan rukun qauli. Kalau rukun qauli, rukun yang berbentuk perkataan seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat, baca selawat, memberi salam, itu dipanggil rukun qauli. Kita kena ucapkan dengan lidah kita. Okey nah? Baik, jadi dia kata niat disertakan akan niat itu dengan satu juzuk daripada takbiratul ihram.
Disebabkan niat ini disyaratkan kena serentak dengan ibadat, maka ibadat sembahyang yang pertama kita buat, ya, takbiratul ihram. Jangan niat dulu. Kalau niat dulu sebelum takbiratul ihram, nama dia azam, tak sah sembahyang kita. Dia kena serentak dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni maksud dia apa? Allahu Akbar. Kita mengucap Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itulah takbiratul ihram. Ya. Takbir nak masuk dalam sembahyang. Takbir diharamkan di atas kita melakukan perkara yang tak dibenarkan dalam sembahyang. Ya, takbiratul ihram. Baik. Jadi niat itu hendaklah dihadirkan dalam hati kita tu ketika takbiratul ihram. Ya, pada mana-mana juzuk takbiratul ihram. Kita takbir Allahu Akbar kan. Jadi Allahu Akbar tu kalau kita nak lintas niat dalam hati kita ketika menyebut Allah, itu dipanggil satu juzuk daripada takbiratul ihram, ataupun akbar itu satu juzuk daripada takbiratul ihram. Ya, jadi kalau terlintas dalam hati kita niat tersebut ketika takbiratul ihram, maka sah dah sembahyang kita. Okey nah? Baik. Tak habis lagi nah nanti ni. Perbahasan niat ni tak habis lagi. Dan tempatnya hati. Dia kata tempat niat tu dalam hati. Pasal apa? Pasal hati, niat ini perbuatan hati. Sebab tu dipanggil rukun fi'li. Dia dipanggil rukun fi'li. Perbuatan hati. Macam mana kata perbuatan hati kita tu? Hati kita tu cenderung kepada ni, nak. Padahal faham tak nak? Nak sembahyang, betul lah. Dia bukan boleh bukan boleh rasa bila nak sembahyang rasa panas dalam hati dah. Itu rasa, ya. Ataupun rasa sejuk ya. Kan? Ataupun rasa macam pedas ya. Nak sembahyang tu. Dia bukan jenis rasa, itu rasa. Itu rasa tu sakit dalam badan tu. Angin mendu ke apa ke. Bukan. Maulah. Ya. Keinginan kita. Baik. Sebab tu dia kata tempat niat tu di dalam hati. Sekiranya kalau seseorang itu melafazkan niat, usalli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Itu yang dia anggap niat, tak sah sembahyang dia. Itu bukan niat. Ya, itu lafaz perkataan yang kita ucapkan untuk kita menolong hati kita untuk menghadirkan niat. Ya, menghadirkan niat tu. Macam kita lah, kadang-kadang disuruh kita hafal. Contohlah ni, lagi kalau nak pi nak pi masjid Taman Sejahtera tu, nak pi kat mana tu, tolong petua Ustaz. Kan. Dia pun petua dah. Sampai Pekan Lunas tu terus lagi. Kemudian tengok belah kiri tu dekat ada bank tu kan, masuk terus. Tu Taman Sejahtera tu. Masuk tu carilah kat dalam tu masjid ada papan tanda dia. Jadi kawan ni pun dia hafal. Lagi jumpa traffic terus, lagi jumpa simpang kiri, masuk kiri. Tahu bangunan rumah kedai tu pergi terus. Lepas tu ambil kanan balik, lepas tu ambil kiri balik, lepas tu ambil kanan balik, lepas tu kanan lagi. Ataupun ambil kiri tadi jumpa ada, ataupun nak pergi parking kat depan, ambil kiri pula, pergi depan ambil kanan pula. Dia duk hafal. Tapi bila dia bawa kereta tu, dia duk sebut kiri kanan, nak jadi macam wave pula. Jadi macam tu GPS tu. Takkan kod kanan.
Habis tu kiri. Dah kan, mulut kita tak bunyi lah. Kita reti dengan sendiri. Dia tak? Kita dah ingat apa nama kawan tu abang tadi ni. Kawan tu petua kat kita tu. Kita dah ingat tu. Jadi niat pun sama juga. Bila kita melafazkan niat untuk nak bagi ingat hati kita. Apa yang kita nak buat ni? Nak semayang apa? Kan? Semayang apa nama? Lohok ke semayang asyak? Lagi apa nama, kalau kita tak lafaz niat ni, tengah duk ingat macam-macam, kepala otak duk serabut kan. Orang nak semayang syak, dia pergi semayang lohok. Allahu Akbar. Niat semayang lohok. Tak sah semayang dia. Lafaz niat itu untuk membantu hati kita menumpukan niat. Ya? Bukanlah lafaz niat itu sebagai niat. Ya? Niat dalam hati. Bukan niat di lidah. Kalau sesiapa yang menganggap niat tu ialah usalli tu niat, sebutan usalli sahaja aku semayang tu niat, tak sah semayang dia. Ya? Yang tu bukan rukun semayang, yang tu perkara yang sunat. Ya? Lafaz niat tadi ni bukan rukun semayang. Usalli fardhul maghribi, usalli fardhul zuhri, kan? Itu nama dia lafaz niat, perkataan yang diucapkan di lidah. Itu dipanggil sunat. Ya, perkara sunat sebelum semayang. Bukan rukun semayang dah. Kalau dianggap itu rukun, tak sah semayang ni. Okey dah. Maka tiada wajib disebutkan niat dengan lidah. Tetapi sunat jua supaya menolong akan hati. Dia kata apa? Tak wajib sebut niat. Mana tak wajib melafazkan niat. Kan? Tak wajib kita niat kita tu kita ungkapkan dengan perkataan. Kerana niat ni tidak berbahasa nah. Ada bahasa niat ni? Tak ada. Dia tak ada huruf, tidak ada suara. Ya? Niat ni. Tetapi kita boleh ungkapkan niat tersebut. Ya, dengan perkataan untuk membantu hati kita mengingati niat, macam petua jalan tadilah, kan? Okey. Jadi tak wajib disebutkan niat, dilafazkan niat dengan lidah. Hukumnya sunat sahaja. Supaya menolong akan hati, yakni supaya membantu hati kita untuk menghadirkan niat. Kita nak semayang apa? Fardu ke, nak semayang lohok ke, asyak ke. Jadi itu disunatkan kita melafazkan niat supaya hati kita dapat menumpukan ibadah apa yang kita nak buat. Okey dah? Baik. Maka jika sembahyang itu fardu, wajib padanya 3 perkara. Iaitu qasad, ta'arrud dan ta'yin. Ni dia nak cerita kat kita martabat niat. Niat ni dia ada peringkat dan martabat dia. Kalau sembahyang yang kita buat ni sembahyang fardu, yang fardu ni makna sembahyang fardu 5 waktu lah, subuh, maghrib, subuh, asyak, lohor, asyak, maghrib, isyak. Baik. Kalau sembahyang fardu, wajib pada niat itu 3 perkara. Maknanya kena ada 3 perkara di dalam niat kita kalau kita sembahyang fardu. Yang pertama, kena ada qasad. Qasad ni maknanya macam saya sebut tadilah, kemahuan hati kita. Itu makna qasad. Kemahuan hati kita melakukan sesuatu ibadat. Itu dipanggil perbuatan hati. Yang kedua, ta'arrud. Dan yang ketiga, ta'yin. Ta'arrud ni maknanya dalam hati kita tu kita menetapkan, membentangkan sembahyang yang kita nak buat, fardu ke ataupun sunat. Kerana sembahyang ni dia ada 2 jenis. Ada sembahyang fardu, yang wajib lah 5 waktu tu. Ada sembahyang sunat.
Jadi nak beza antara dua. Pasal sembahyang rukun dia semua sama. Sembahyang sunat dengan sembahyang fardu sama rukun dia. Cara buat dia pun sama, bacaan dia pun sama. Nak beza macam mana? Beza dengan niat. Sebab tu dalam Islam kita ni, dia ada satu benda yang tak ada dalam agama lain lah. Niat tu. Ya? Kerana niat tu akan membezakan di antara satu perkara dengan perkara yang lain. Antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Niat juga nak membezakan di antara ibadat dengan adat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyati. Ya, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan yang dibuat oleh tubuh badan kita, maka sahnya amalan itu dengan niat. Ya, kalau tidak diniat, tidak sah amalan tu. Supaya nak beza, ulama' dia kaji panjang lah tentang niat ni. Nak beza di antara setiap ibadat yang mempunyai persamaan. Seperti sembahyang. Sembahyang ni dia ada sunat dengan fardu, semua sama aja. Mesti nak kena beza kan. Kita sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh pun 2 rakaat juga. Nak beza macam mana? Maka dibezakan dengan niat. Kita sembahyang subuh 2 rakaat kan. Sembahyang sunat subuh pun 2 rakaat juga. Jadi nak beza macam mana? Kena bezakan dengan niat. Okey dah? Dari sudut dia punya rukun dia lah. Kita sembahyang asar 4 rakaat. Sembahyang sunat asar pun 4 rakaat juga. Nak beza macam mana? Beza dengan niat. Ya. Kita mandi. Ya. Mandi janabah. Mandi ni ada kalau orang mandi kerana nak bersih badan. Ada orang mandi untuk menyucikan badan daripada kotoran kan. Ada orang mandi untuk menyejukkan badan. Jadi macam mana nak beza mandi yang jadi ibadat dengan mandi yang bukan ibadat. Mandi adat. Beza dengan niat. Kita nak mandi janabah, nak mandi sunat hari Jumaat, nak mandi sunat hari raya. Jadi nak beza dengan apa? Beza dengan niat tadi. Supaya beza dengan adat kita. Sebab tu dalam bab sembahyang ni, kalau sembahyang tu dia mempunyai persamaan, ya, maka kita kena bezakan antara fardu dengan sunat dalam niat kita. Ya. Kena bezakan di antara fardu dan sunat dalam niat kita tu. Okey. Baik, yang ketiga dia kata dan ta'yin. Ta'yin ni makna kita nak mengkhususkan ibadat sembahyang fardu kita. Contohnya, ibadat sembahyang fardu kita. Kalau kita tetapkan sembahyang kita buat ni fardu, maka sembahyang fardu tu pula ada 5 masa dia, ada 5 jenis dia. Ada sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Tu tak kira sembahyang yang dinazarkan. Sembahyang nazar, ya, kita wajib ke atas diri kita sembahyang sunat setiap hari 2 rakaat, dia jadi sembahyang fardu. Ya, sembahyang nazar nama dia. Baik. Jadi nak beza macam mana? Beza dengan ta'yin. Ta'yin ni kita mengkhususkan lagi sembahyang fardu kita. Sembahyang subuh ke, sembahyang zuhur ke, supaya ibadat sembahyang kita tu sah, ya. Itu untuk sembahyang fardu. Sebab sembahyang fardu ni dia perlu pada 3 perkara ni lah dalam niat. 3 perkara niat ni. Dia panggil 3 unsur niat. Ya, 3 unsur niat. Qasad,
Ta'arud dengan ta'yin. Dia buat contoh kat kita. Contohnya, sebab benda ni benda dalam hati dia payah nak faham. Dia bagi contoh yang diungkapkan dengan perkataan. Maka qasad itu seperti dikatanya aku sembahyang. Dia buat contoh. Dia nak mencontohkan hak dalam hati tak boleh. Siapa boleh awak cerita dalam hati? Tak boleh. Ni benda orang moden lah ni panggil benda abstrak. Benda maknawi nah. Tak boleh nak tengok, nak check. Pi cucuk dengan alat trend dia naik, tak boleh. Nah. Kan? Dia detect, tak ada. Dia benda abstrak mesti diungkapkan dengan perkataan nak bagi faham. Ya. Jadi qasad ini maknanya kemahuan kita, keinginan kita yang diungkapkan dengan kata sengaja aku sembahyang. Tu yang kata sahaja aku sembahyang, sengaja aku sembahyang ataupun aku sembahyang tu menggambarkan keinginan kita nak sembahyang ataupun kemahuan kita nak sembahyang dalam bentuk perkataan. Tu nama dia qasad. Sebab tu kita lafaz usalli, kan? Aku nak sembahyang. Kalau pi negara Arab tuan-tuan, tapi heran juga orang Arab yang ajak kita ni. Kita bukan ambil mana ni pun dalam bahasa Arab kan, usalli kan. Ulama Arab yang ajak kita. Kalau pi negara Arab, mereka tak ada usalli dah. Dia pergi sampai Allahu Akbar terus dah. Tak apa lah orang Arab. Kan? Kita ni nak kena usalli dulu lah kan. Bila pi di negara Arab ni tuan-tuan, pengalaman lah. Kalau nak usalli pelan-pelan jangan duduk dekat, tak dia tegur. Dia cakap Arab, sebab dia kata dia ni pandai Arab ni. Kan? Tak dia cakap Arab tak tahu nak jawab. Kan? Apa nama? Jadi kalau kata kita pi payahlah, kita ni selalu usalli kuat kan. Usalli fardhul maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita kan. Arab tu duduk ni dah. Duduk sebelah ni lepas ni aku nak tanya ni orang ni. Orang baru masuk Islam ni dia kata. Dia tengok orang ni baru masuk Islam lah. Orang Arab ni tak semua lah kan. Setengah-setengah orang Arab yang dia tak apa kenal orang luar ni. Dia tengok ni dia kira baru masuk Islam. Payah juga tu. Lagi lepas habis semayang lagi, dia abang dia kata, hang duk kata nak semayang. Apa semayang je lah dia tu. Kan? Tu bahasa dia, tuan-tuan. Kita duk tambah was-was tu. Usalli. Kan? Usalli fardhul maghribi. Jadi kan, Arab duk sebelah tu duk ni dah. Duk rimah perut dah. Ni dah. Ya? Dia nak semayang tak boleh. Pas semayang tu dia pegang kita. Dia pegang ni. Kan? Dia tanya bahasa Arab, kita tak tahu. Kita abang. Dia kata, I don't know. Cakap orang putih kan. Dia nak cakap orang putih tak boleh pula. Arab tu dia reti Perancis ya. Negara dia tanah jajahan Perancis ya. Allah nak cakap orang putih tak reti. Kan? Dia cakap Perancis, kita tak reti pula dah. Zonziang bunyi kan. Kita mana nak tahu. Bunyi nyong tu ya. Iaitu macam yang itik. Jadi apa nama, kalau reti bahasa Arab, tu masalah besar. Jangan cuba jawab kan. Kalau reti bahasa Arab pun buat tak reti. Tak pun cakap orang putih. Kan. Kalau dia pandai bahasa orang putih, pandai-pandai lah jawab. Itu payah. Ya. Sebab dia dengar duk kata nak semayang. Dia rimeh perut lah. Semayang je lah. Dia kata nak semayang apa. Dia faham tu bahasa dia. Macam kita lah. Sahaja aku semayang. Kalau cuba tuan-tuan terima. Dia bahasa Arab kepada bahasa Melayu kan. Boleh tak? Boleh. Ya. Kalau kita nak lafaz niat dalam bahasa Melayu tak erti bahasa Arab. Boleh tak? Boleh Dalam bahasa Cina pun boleh. Bahasa India pun boleh. Bahasa Pakistan pun boleh ikut. Nak terjemah dalam bahasa apa? Bahasa Urdu ke? Boleh. Ya, sebab tak semayang lagi. Kita tak semayang lagi. Kalau tak semayang tak boleh lah. Sebelum semayang tu kita nak melafazkan niat. Sahaja aku semayang fardhu maghribi. Sahaja aku semayang fardhu maghrib. Orang Melayu yang duduk sebelah kita tu ni rimeh perut dengar. Dia nak takbir pun tak boleh. Maksudnya apa? Kita duk ganggu dia. Dia pula lagi penyakit wah-wah dia tu pi kat kawan sebelah.
Dia wah-wah ni macam COVID juga. Kan? Kawan ni mula was-was, dia ni hak sebelah ni, dia berangkir. Tak lagi lepas mayang lagi pakat duk ni. Bergaduh. Ya. Baik. Kalau nak lafaz niat pun pelan-pelan lah. Usalli, kalau bagi dengar sikit jadilah. Tak payahlah kuat-kuat. Itu pengalaman lah duduk di sana tu. Nak usalli tak usalli dah. Usalli masalah besar. Duduk dengan Arab. Selagi orang Arab ni dia teguk direct. Kita ni berlapik kan. Kita ni nak sembang pun kita berlapik, duduk fikir 3-4 kali nak teguk, tak payah teguk kot. Tengok kawan ni, tengok orang lu nak teguk. Yang ni tak boleh, teguk lagi bergaduh. Tak teguk. Arab tu tak. Arab tu dia teguk-teguk, dia bagus. Dia nak teguk. Tapi kawan ni pula, tak puas hati pula. Daripada asal nak teguk, bergaduh. Bertumbuk. Lepas tu lagi orang main settle, siap, selesai. Tak ada apa-apa, macam kuti tok buang. Kita tak boleh buat itu orang Melayu tu. Dia berdendam tu sampai ke mati. Tapi Arab tak apa. Dia kuti tok buang lala tu. Dia tak sama orang kita. Tak apa, dia bergaduh. Bergaduh hilang. Ni tak ada simpan lah hati perut dia. Kita tak boleh tu. Sebab kita ni orang Melayu kita memang tak boleh. Sebab tu orang Melayu kita ni lambat marah. Orang Arab ni cepat marah tapi cepat sejuk. Orang Melayu ni lambat marah, lambat sejuk. Payah tu. Kan? Orang Arab ni dia kalau dia buat keputusan tu tak fikir, dia bagi terus. Lepas tu dia akan jadi besar. Kalau tak kawal dia. Itu yang negara barat menggunakan kelemahan ni. Ya? Dia pelaga dia pun tak fikir apa dah. Orang Melayu kita ni fikir enggak, dia pandai enggak kan. Dia pun nak pelaga kita ni, saya fikir tu. Duk fikir 3-4 kali kalau kita bergaduh ni jadi besar ni payah ni. Payah banyak benda ni. Orang Melayu dia macam tu. Dia sebab tu orang putih ni dia nak pelaga kita tu, dia pelaga boleh juga, tapi dia nak buat macam orang Arab tak boleh. Sebab tu geopolitik kita tak sama dengan Arab lah. Arab senang lah. Pi cucuh api sat terbakar. Ya. Jahat lah, orang putih ni jahat sungguh. Dia pun pandai. Baik, tapi Arab ni dia kelebihan dia, itu dia. Sebab itulah lahir Nabi daripada bangsa Arab ni kerana kelebihan dia yang tidak ada pada bangsa lain. Jangan salah faham lah. Saya kata ni lain pada orang lain kata. Orang lain kata sebab itulah Arab jahat. Itu salah besar tuan-tuan. Jangan kata sekali-kali. Kecil hati Nabi SAW sebab dia bangsa Arab. Allah Ta'ala pilih bangsa Arab kerana ada kelebihan dia. Kerana sifat jahat ni semua bangsa ada. Sifat jahat ni semua bangsa ada. Melayu ada, Arab ada, Cina, Hindu semua ada. Tapi kenapa dipilih Arab? Jadi ni kerana kelebihan yang ada kat dia. Mereka ni mampu membawa Islam ke pelosok dunia. Mungkin bangsa lain tak mampu bawa macam dia bawa. Mungkin kalau bangsa lain habis kat bangsa dia. Ni dia punya Islam tu. Tak boleh pergi keluar. Orang Arab ni dia ada semangat yang tinggi, ada ingatan yang kuat. Banyak lagi lah kalau nak cerita ni. Kelebihan dia. Saya tak mau dari sudut tu. Adapun sifat buruk ni, yang tu sebab dia tak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Macam kita orang Melayu. Sama. Orang Melayu kita kalau tak berpegang pada ajaran Islam, jadi jahat orang tu lah. Macam Arab je juga. Tak ada beza tuan-tuan. Islam tu dia akan, Islam lah yang membentuk dan memperbetulkan kita. Bagi jadi elok. Baik. Okey nah. Yang keduanya dia kata dan ta'arud itu contohnya menyebut akan fardu. Contoh kita sebut, kita kata aku sembahyang fardu, usalli farda kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi bila kita sebut usalli, makna itu merujuk kepada qasad kita, keinginan kita nak sembahyang. Kalau kita sebut farda, bermakna kita ada unsur yang kedua, ta'arud. Maknanya kita sembahyang kita buat tu sembahyang fardu, bukan sembahyang sunat. Maknanya kita dah tolak buang dah, bukan aku buat sembahyang sunat ni, sembahyang fardu ni. Baik,
Kemudian dan ta'yin itu seperti subuh atau zuhur. Contoh kita kata usalli fardha as-subhi. Sahaja aku sembahyang fardu subuh. Subuh tu nama dia ta'yin. Makna fardu tu fardu apa? Kita khususkan fardu kita tu kepada masa yang tertentu, ya, iaitu subuh ke, zuhur ke, asar ke. Supaya nak bezakan dengan sembahyang yang lain. Tak lagi, kalau kita tak ada ta'yin, sembahyang fardu ni, kita sembahyang subuh, pergi sembahyang Isya. Kan? Nampak gelap, ya, mamu-mamu, Allahu Akbar, salli fardul Isya, 4 rakaat, 4 rakaat. Oh, kan? Tok Imam baca apa nama qunut, kita rasa pelik. Tok Imam ni mamun bah. Orang sembahyang Isya, dia pergi sembahyang subuh. Padahal dia yang mamun. Tok Imam tu betul dah sembahyang subuh. Dia tu mamun, ya. Dia ingat sembahyang Isya. Itu contohlah tuan-tuan nak bagi supaya ada ta'yin tu, supaya sembahyang kita tu kita buat tepat. Sembahyang kita buat tu kena dengan waktu dia. Kita niat subuh, memang kita sembahyang waktu subuh pun. Ya. Sebab tu kalau kita niat sembahyang yang berbeza waktu, contoh kita sembahyang zuhur, tiba-tiba niat asar. Memang niat asar sungguh. Dan kita ingat waktu asar, tak sah sembahyang kita. Ya, tak sah sembahyang kita. Nah? Kerana niat kita berbeza dengan ibadat sembahyang. Okey. Begitu juga kalau kita niat sembahyang sunat subuh misalnya. Kan? Kita nak sembahyang fardu subuh, kita pergi niat sunat subuh. Dia akan jadi sunat subuh. Kena sembahyang fardu pula. Jadi sembahyang kita tu tidak sah. Ya? Kalau kita niat subuh, mana dia akan jadi sembahyang sunat subuh lah. Okey. Dan umpamanya seperti umpamanya seperti diniatnya sahaja aku sembahyang fardu zuhur, memadalah. Ini contoh bagi lafaz niat. Contoh bagi lafaz niat, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sahaja aku sembahyang tu dipanggil qasad. Fardu tu ta'arud, iaitu membezakan di antara fardu dengan sunat. Dan zuhur itu menentukan jenis sembahyang. Jenis sembahyang fardu tu. Okey, ta'arud tu kita nak membezakan antara jenis sembahyang, fardu ataupun sunat. Kemudian ta'yin tu menentukan jenis sembahyang fardu tu ataupun jenis sembahyang sunat. Contoh kalau sembahyang sunat nak beza antara dua apa dia, seperti qabliyah dengan ba'diyah. Sembahyang qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kan? Kalau kita kata usalli sunnata zuhri raka'ataini, sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, tidak sah sembahyang kita. Kerana apa? Kerana sembahyang sunat zuhur dia ada sebelum dan selepas. Qabliyah dan ba'diyah. Sebelum fardu zuhur dan selepas sembahyang fardu zuhur. Kalau kita tak niat qabliyah ataupun ba'diyah, itu nama ta'yin. Qabliyah ataupun ba'diyah, maka tak sah sembahyang kita. Sembahyang sunat tu tak sah. Sebab jadi sembahyang tu dia jadi samak-samak. Sembahyang apa hang buat ni? Dalam niat tu. Baik, itu yang ulama perincikan masalah niat ni supaya apa? Ibadah sembahyang kita itu kena dengan apa yang kita niatkan. Okey. Dan yang akmalnya, yang paling sempurna, hendaklah disebut dengan lidah seperti dikatanya. Ni niat yang sempurna lah. Kita mulakan dengan lafaz dulu. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu niat dekat tu. Allahu Akbar tu takbir lah. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Okey, jadi bila kita niat dalam kita lafazkan niat begini, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, kita pun tahu dah makna niat kan. Makna dalam bahasa Melayu kita, usalli makna sahaja aku sembahyang fardhu zuhri, fardhu zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat ada lillahi ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala. Baik, 4 rakaat tunai tu itu tak sebut pun tak apa. Dia penting usalli fardhu az-zuhri cukup. Kecuali kalau kita sembahyang qasar, itu kena sebutlah 2 rakaat. Bagi nak beza dengan sembahyang 4 rakaat yang sempurna tamam tu.
Okey. Bila kita lafazkan niat, kita takbir dah. Allahu Akbar kan. Bila kita takbir Allah tu dalam hati kita ingatkan niat ni. Kita ingatkan niat apa yang kita lafazkan tadi ni. Aku nak semayang apa? Semayang lohor. Lohor. Nak semayang apa? Semayang fardu zuhur habis. Niat lintas dalam hati lah. Tak payah duk ulang balik apa nama usalli dalam hati kita, tak payahlah. Kita dah faham apa yang kita kata. Dah contoh macam tadi lah, kawan tu petua nak mai tu daripada Pekan Lunas nampak traffic mai daripada mai daripada Arah Kuda mai daripada Arah Kuda jumpa Simpang 4 ada lampu isyarat pi terus kan. Lepas tu ambil kiri jumpa apa ada bank apa atas tu. Baik, masuk dalam contoh kan. Jadi kita dah ulang balik dah. Sambil berjalan tu dia bawa pi terus sampai kat Simpang 4. Sampai kat Simpang 4 lepas tu terus lagi. Boleh lah. Tak ada lah orang nak sebut macam tu kan. Kita ingat dalam hati dah. Ingat? Kawan tu cerita tu duk terngiang-ngiang dia ingat dalam hati dah. Kita ingat petua dia tu, kita ada ulang di mulut kita. Tak ada ulang dah. Kan? Dia abang kita tu. Dia abang tu petua nak bagi nampak dalam hati kita tu. Kan? Jalan kita nak mai ke masjid ni. Mudah aja niat ni, mudah, tak payah duk buh minyak cak kapak tang dai kata pening apa dia niat ni. Tak payah senang aja. Okey dah. Sikit lagi dah. Dan jika sembahyang itu sunat, kita tengok sunat ni. Nak tahu beza tadi. Yang mempunyai waktu seperti sunat rawatib dan yang mempunyai sebab seperti sunat minta hujan dan sembahyang gerhana, maka wajib padanya qasad dan ta'yin jua. Tiada niat sunat. Jadi tiada wajib ia niatkan sunat tu. Okey, untuk sembahyang sunat ni panjang sikit sembahyang sunat ni, kita masuk sebahagian. Sembahyang sunat pula dia martabat niat sembahyang sunat ni dia rendah sikit. Dia hanya perlu ada 2 perkara ni saja. Ya. Iaitu qasad dengan ta'yin. Untuk sembahyang sunat. Jadi ta'arud tak perlu, ya. Sembahyang sunat ni ada 2 jenis dia kata. Sebenarnya sembahyang sunat ni secara umumnya ada 3. Ulama bahagikan sembahyang sunat yang banyak ni dalam Islam kita ni dibahagikan kepada 3. Ini dalam mengikut mazhab kita Syafi'i lah. Yang pertama, sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Dia ada waktu tertentu macam sembahyang fardu ni. Macam subuh, lohor, asar kan. Sembahyang fardu dia ada waktu-waktu dia. Boleh tak kita nak sembahyang ikut suka? Tak boleh. Ni kita kena ikut sebagaimana perintah Allah. Baik, jadi sembahyang sunat pun sama juga. Dia ada sembahyang yang tertentu waktu dia. Sembahyang yang mempunyai waktu yang khusus. Ya. Kita nak ubah waktu lain tak boleh. Baik. Dan ada sembahyang yang dia tak mempunyai waktu tertentu, tetapi sembahyang yang mempunyai sebab. Sebab punca. Ada punca ni baru boleh sembahyang. Tak ada punca ni tak boleh duduk gatal-gatal nak sembahyang sunat tu. Ya. Yang ketiga, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni maknanya kita sembahyang semata-mata tidak terkait dengan waktu dan juga tidak disebabkan sesuatu perkara. Ya, contoh dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu ni seperti sembahyang sunat rawatib. Tahu sembahyang sunat rawatib? Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang dilaksanakan sebelum sembahyang fardu. Kita panggil sembahyang kapit fardu, orang tua duk panggil. Ya. Seperti qabliyah dengan ba'diyah zuhur. Sembahyang sunat subuh, ya. Itu nama dia sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni sembahyang sunat yang mempunyai waktu tertentu. Kalau sembahyang sunat subuh, waktu dia subuh. Kalau sembahyang sunat zuhur, waktu dia lohor. Sembahyang sunat asar, waktu dia asar. Kita nak buat waktu subuh tak boleh. Sembahyang sunat asar boleh tak? Tak boleh. Sembahyang sunat maghrib, sembahyang sunat isya sama dah. Dan sembahyang hari raya.
Kan? Boleh tak? Esok hari apa? Esok hari Senin. Esok kita buat sembahyang raya mau. Esok buat sembahyang raya, MKN mai, polis pun mai, jabat agama pun mai kak. Ni puak ni pelik ni. Buat sembahyang raya ni tak pernah orang nak buat. Ya, MKN dengan KKM mai tu pasal COVID. Pejabat agama mai ni pasal ni ya. Pasal buat sembahyang yang raya ni macam nak jadi ajaran sesat dah. Tak buat dalam waktu dia. Ya, sembahyang raya dia ada waktu hari pertama tu. 1 Syawal dan 10 Zulhijjah sembahyang raya haji. Kan? Sembahyang sunat tarawih kita buat bulan Ramadan saja. Lepas Isyak lagi kalau kita nak buat tarawih, kacau. Tak boleh buat dah. Boleh buat tarawih lepas Isyak lagi. Rasa rindu dengan tarawih pasal tahun lepas tak boleh buat tarawih di masjid. Pasal apa? COVID. Kita pakat-pakat buatlah sebulan. Ya, tarawih ni, kan? Tak boleh. Kita gantilah buat dulu boleh buat di rumah aja, tak puas. Nak buat di masjid juga. Try buat tengok. Kan? Tak boleh buat tuan-tuan kerana sembahyang sunat tarawih tu dia ada waktu dia. Hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Tu nama dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sembahyang sunat yang mempunyai sebab, dia ada sebab baru boleh sembahyang. Contohnya berlaku gerhana bulan atau matahari dah. Gerhana bulan ataupun matahari. Kalau kata ada gerhana baru kita boleh sembahyang. Tak ada gerhana tak boleh buat. Kalau niat pun tak sah sembahyang kita. Ataupun kita nak minta hujan musim kemarau. Dia main bulan 1, bulan 2 ni main musim timur kan. Apa dia panggil? Perian timur, perian. Orang Kedah panggil perian lah. Kan? Tak? Tak ada orang Kedah kan ni. No? Perian lah no? Orang Hiliak ada, orang Hiliak. Orang Hiliak. Orang belah nu, belah Jitra kalau stang. Ada tak? Sini. Asal usui sana. Orang Menang lah. Mereka tahu lah, perian lah macam-macam istilah kan. Dia main perian timur. Esok ni musim timur lah. Tahu musim timur? Monsun timur laut tuan-tuan. Senang. Nak abang bahasa geografinya. Ya. Musim tu apa nama nanti dia mai kemarau lah. Mai kemarau ayak kuih kering ni bendang mengkering. Kan? Pedur pun apa nama? Empangan pedur pun ayak kering juga. Nak kena buat sembahyang minta hujan lah. Bila mai ada sebab kemarau barulah kita boleh buat. Ya. Itu contoh dia. Dipanggil sembahyang yang mempunyai sebab yang tertentu. Baik, kemudian sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni dia tak ada sangkut paut dengan sebab dan masa. Ya. Kita rasa nak sembahyang 2 rakaat. Nak sembahyang. Dulu ada orang duk komplain dia naik bas jemaah ni lah umrah haji kan. Arak tu berhenti tengah pada basiak dia kerja sembahyang dia kata. Tak habis-habis sembahyang. Orang itu kata kan, kita nak pergi Mekah ni nak buat umrah ni duk pakai ihram ni. Sembahyang tak habis. Kan? Lepas tu sembahyang pula. Lepas tu sembahyang pula. Kan? Sembahyang apa ten-ten lah ni, tu nama dia sunat mutlak. Kita tak pernah buat. Arak driver tu dia bagus. Dia buat sembahyang. Kan? Dia nak sembahyang sunat mutlak dia selalu buat tu. Kan? Sehari-hari dia buat 50 rakaat mana kita nak tahu. Kan? Dia buat lah. Hampa tak bagi duit lebih kat dia. Dia sembahyang bagi banyak. Dia bagi duit lebih kat dia, tak apa. Dia slow kan sikit kan. Dia kurang dia punya masa dia tu, dia speed lah. Tu cerita orang dulu lah tu cerita tu. Tidak tahu. Baik. Jadi sembahyang sunat mutlak ni kita sembahyang semata-mata. Tengah malam kita sembahyang sunat. Ya, mutlak. Kalau kita bangun daripada tidur, jadi tahajud. Sembahyang sunat mutlak kita tu. Kalau kita tak tidur malam, sembahyang tu, dia jadi sunat mutlak biasa aja. Ya, tak jadi tahajud. Baik. Itu secara ni lah, secara umum jenis-jenis sembahyang sunat. Sebab apa? Kita nak tengok pada martabat niat ni. Baik, kemudian dia kata maka wajib padanya qasad dan ta'yin jua.
tiada niat sunat ya. Jadi tiada wajib ia niat sunat tu. Untuk sembahyang sunat yang dua jenis ni tidak wajib, hanya melainkan dua perkara saja, qasad dengan ta'yin. Tak wajib kita niatkan sunat di dalam hati kita ya. Mana kena ada qasad dan juga ta'yin bagi sembahyang tu. Sembahyang apa? Qabliyah ke sembahyang sunat apa? Sunat hari raya ke sunat tarawih ke, itu makna ta'yin. Okey nah. Kemudian dia kata dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dengan ba'diyah. Kalau kata sembahyang tu sembahyang qabliyah ba'diyah, tuan-tuan faham tak? Qabliyah ba'diyah ni untuk sembahyang sunat rawatib lah. Sembahyang sunat rawatib Zuhur, Maghrib dan Isya. Zuhur, Maghrib, Isya dia ada sembahyang qabliyah dengan ba'diyah. Qabliyah ni makna dia sebelum sembahyang fardu. Contoh sembahyang Zuhur. Sembahyang fardu Zuhur dia ada sembahyang sunat sebelum fardu Zuhur, selepas masuk waktu dah. Nama dia qabliyah. Qabliyah makna sebelum. Kemudian lepas habis sembahyang Zuhur, fardu Zuhur, dia ada sunat dipanggil ba'diyah. Ba'diyah makna selepas Zuhur. Jadi disebabkan sembahyang sunat tu dia 2 rakaat ya, dia punya cara sembahyang sama, macam mana nak beza? Kena beza dalam niat. Kena bezakan di dalam niat kita. Bila kita sebelum fardu Zuhur kita sembahyang, kena niat dalam hati sahaja aku sembahyang sunat qabliyah Zuhur kerana Allah. Usalli sunnata qabla zuhri lillahi ta'ala. Sudah hadirkan dalam hati kita. Kalau sembahyang sunat Zuhur selepas fardu Zuhur, selesai sembahyang fardu Zuhur dah, kita kena niat ba'diyah. Kalau kita tak niat, tak sah dah, kerana kita tak boleh beza antara dua tu. Dibezakan melalui niat tersebut ya. Baik, itu yang dimaksudkan dengan ta'yin di sini nah. Baik, kemudian dia kata dan jika sembahyang itu sunat mutlak, maka memadai padanya qasad jua. Kalau sembahyang sunat mutlak macam saya sebut tadi nah, tak ada sangkut dengan waktu dan masa. Macam driver Arab tadi kan, dia khas sembahyang aja. Nampak tak bagi duit ke dia? Okey, dia niat apa? Usalli lillahi ta'ala. Habis. Senang ya. Usalli lillahi ta'ala. Usalli raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita sembahyang 2 rakaat. Ya. Jadi usalli itu menggambarkan qasad kita dalam hati kan. Sahaja aku sembahyang. Ya, jadi kita Allahu Akbar cukup 2 rakaat. Nah, kalau kita nak buat 4, buatlah 4. Kan? Terus. Nak buat 10 terus pun tak apa. Nak buat 2. Tapi sembahyang sunat ni afdalnya 2. Ya. Baik, itu nama dia sunat mutlak ya. Jadi sunat mutlak dia punya niatnya paling simple sekali. Cuma ada qasadnya, ada kemahuan nak sembahyang waktu takbir tu. Cukup. Baik, kemudian dia kata yang keduanya qiyam, yakni berdiri betul pada sembahyang fardu. Kita masuk rukun yang kedua daripada rukun 13 rukun sembahyang yang dipanggil sebagai qiyam ya. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.